Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama dalam siri pembelajaran ataupun perbincangan untuk mengulang kaji subjek UPKK yang mana pada kali ini kita nak sentuh ataupun kita nak belajar berkaitan dengan bidang sirah iaitu masih lagi dalam tajuk perkembangan Islam yang mana kali ini kita nak bincang berkaitan dengan uh, perkembangan agama Islam daripada sudut dakwah dari sudut akhlak. Okey, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu boleh mempengaruhi dalam dakwah beliau, dakwah baginda. Okey. Akhlak yang baik juga adalah salah satu daripada strategi dakwah yang berkesan. Okey, masa zaman Nabi ni apa yang Rasulullah lakukan? Okey. Akhlak ni adalah tingkah laku atau sikap seseorang dalam sesuatu situasi atau dalam kehidupan seharian seperti ketika makan, bergaul dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok perkembangan dakwah daripada sudut akhlak. Okey, macam mana? Okey, yang pertama, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Allah melantik Rasul tu daripada kalangan hamba-Nya untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia, seterusnya membimbing manusia ke jalan yang luas. Ke jalan yang bukan luas, jalan yang lurus. Membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sebab itulah Rasul-Rasul itu diutuskan daripada kalangan manusia juga supaya boleh Rasul tu dia boleh bagi petunjuk yang betul kepada umat dia yang juga daripada kalangan manusia. Okey, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Okey, maksudnya sesungguhnya kamu wahai Muhammad berbudi pekerti yang agung, yang mulia. Akhlak Nabi ni akhlak yang sangat hebat. Sehingga kan musuh-musuh Islam pun kalah dengan kalah dengan Rasulullah disebabkan akhlak yang baik. Okey. Seterusnya Rasulullah berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak yang lahir daripada hati seperti ikhlas, amanah dan dermawan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjaya kembangkan Islam bila orang tengok kepada akhlak baginda, orang tertarik dengan Islam. Maksudnya ada cabaran macam-macam strategi yang Rasulullah guna dan di antaranya adalah menunjukkan akhlak yang baik. Ikhlas nak buat sesuatu, kemudian bersikap amanah, dan Rasulullah juga oleh kerana dermawan dia tu, dia menjadi tarikan kepada orang-orang kafir untuk memeluk Islam. Okey, kita tengok akhlak pada zaman jahiliyah. Okey. Zaman jahiliyah ni adalah zaman yang di mana sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab ni hidup dalam kezaliman, berakhlak yang keji, okey, tidak bermoral, okey, suka menindas golongan yang lemah, hidup berpuak-puak, taksub dengan kaum masing-masing. Diorang ni hidup secara asabiyah, yang suka mempertahankan kaum masing-masing. Tidak boleh hidup macam kita sekarang ni berbilang kaum. Kalau jumpa je nak bergaduh. Okey, itu amalan masyarakat jahiliyah. Okey. Dan orang yang kuat menindas orang yang lemah. Okey. Ni kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia walaupun Rasulullah membesar dalam kalangan masyarakat
jahiliyah di Mekah pada masa tu, tapi Rasulullah ni dia lain daripada yang lain. Okey. Rasulullah ni dia berakhlak dengan akhlak yang sangat terpuji. Okey, dalam kalau kita tengok contohnya, kalau dalam isu apa peletakan balik Hajarul Aswad, pada masa tu kabilah-kabilah di Arab ni ataupun puak-puak ketua puak di Mekah pada masa tu dah bergaduh dah. Dia orang ni cakap aku yang boleh letakkan Hajarul Aswad. Ada orang ni cakap aku yang dia yang berhak meletakkan Hajarul Aswad. Kemudian datang dia kata dia orang pun okey tak apalah, kita tak payah buat keputusan lagi. Esok pagi kita tengok siapa yang masuk ke Masjidil Haram ni, orang yang mula-mula masuk, kita bagi kat dia buat keputusan siapa yang berhak. Okey, tapi nak cakapnya akhlak Nabi ni supaya puak-puak ni tak bergaduh, bila ditakdirkan oleh Allah esoknya tu Rasulullah orang yang mula-mula sampai di Kaabah pada masa tu, dan kemudian dia orang pun pergi jumpa. Dia kata, wahai Muhammad, kau tentukanlah siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ni ke tempat dia balik. Kemudian Rasulullah pun buat macam mana? Dia tak tunjuk Rasulullah. Dia tak tunjuk kata, kau yang boleh. Rasulullah tak cakap macam tu. Rasulullah bagi keempat ketua suku kaum tu, ketua kabilah tu, ada peluang untuk sama-sama letakkan Hajarul Aswad tu. Okey, dengan cara Rasulullah bentangkan ada kata kain, ada kata serban Rasulullah, kemudian angkat batu Hajarul Aswad tu ke tempat ke atas kain tu, kemudian dia orang bergaduh 4 orang, kemudian seorang pegang satu bucu, kan kain serban kan petak. Okey. Seorang pegang satu bucu dan alihkan bersama-sama Hajarul Aswad tu ke tempat asal dia. Maka tak adalah berlaku pergaduhan pada masa tu. Kalau tidak, habislah. Okey. Kemudian bila datangnya Islam ni, bila datangnya Islam ni, Rasulullah SAW dia terapkan dalam diri baginda dan diri para sahabat tu dengan sifat-sifat yang berlainan dah dengan sifat-sifat orang-orang yang jahiliyah dulu. Maka akhlak pun berubah. Okey, akhlak sebelum datangnya Islam, akhlak selepas datangnya Islam tu berubah. Bila datangnya Islam, muncullah akhlak-akhlak yang baik, iaitu bersikap ikhlas, adil, pemurah, pengasih, sabar, apa lagi, pemaaf. Kemudian dengan sifat-sifat itulah agama Islam ni dapat berkembang dengan meluas. Okey, dan seterusnya ni berkaitan dengan akhlak mulia Rasulullah. Okey, akhlak mulia Rasulullah dia terbahagi kepada 2, iaitu adab berkeluarga dan adab ataupun akhlak Rasulullah dengan keluarga, dan satu lagi Rasulullah ni insan yang pemaaf. Kita tengok 2 tu dulu. Okey, kemudian tengok akhlak berkeluarga. Rasulullah SAW berlemah lembut dalam keluarga dengan memberi keadilan. Okey. Rasulullah ni seorang yang adil dalam menerajui keluarga dia. Okey. Dan Rasulullah ni juga dalam keluarga dia seorang suami, dia seorang bapa, dan dia seorang atuk yang sangat penyayang. Okey. Apa lagi? Okey, yang kedua, Rasulullah juga seorang yang sabar dalam mendidik dan memberi nasihat dengan hikmah. Rasulullah ni dia seorang yang sabar dalam mendidik anak cucu dia, dan dia memberi nasihat dengan hikmah. Dia cakap elok-elok, dia tak adalah kata macam marah-marah, kan. Rasulullah ni dia bagi tahu, contohnya masa dia nak larang supaya Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah, supaya jangan tidur selepas asar. Dia cakap baik-baik je, tak baik tidur lepas asar ni. Okey. Itu di antara apa yang Rasulullah bagi tahu dekat anak dia lah. Banyak lagi kalau nak kira kan. Okey, kemudian akhlak berkeluarga lagi. Baginda menunjukkan contoh teladan yang sangat baik dalam pembentukan keluarga yang harmoni. Okey.
Rasulullah juga selain daripada uh, Rasulullah ni dia lembut, tapi ada kalanya lembut dalam tegas, dalam mendidik ahli keluarga baginda tentang agama Islam. Okey. Kerana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta ahli keluargamu daripada api neraka. Maka bila turunnya ayat ni, Sayyidina Umar datang pada Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, kita ni dah buat amal ibadat, kita ni dah buat segala yang kata nak menghindarkan diri kita daripada api neraka. Tapi macam mana pula kita nak lindungi keluarga kita daripada api neraka? Rasulullah pun jawab, Rasulullah kata, kamu suruhlah ahli keluargamu untuk buat segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Okey, kemudian berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda insan yang pemaaf. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat maaf yang tiada tolok bandingnya. Maksudnya tak ada siapa yang boleh lawan sifat maaf Nabi ni. Rasulullah punya sifat pemaaf yang sangat luar biasa. Sifat baginda yang mulia ini telah membuatkan ramai musuh Islam telah beriman kepada Allah dan menerima Islam sebagai cara hidup yang sempurna disebabkan oleh sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, antara contoh berkaitan dengan sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah telah memaafkan penduduk Taif yang telah menolak baginda dengan kasar walaupun malaikat Jibril menawarkan untuknya membinasakan mereka. Okey, maksudnya kat sini bila Rasulullah pergi berdakwah dekat Taif, kan? Pada masa tu orang-orang Taif ni dia tolak dakwah Rasulullah dengan cara dia baling batu, dia baling dengan najis. Orang yang baling tu pula dia orang suruh budak-budak. So kalau budak-budak yang halau, yang baling batu, yang baling najis ni macam terhina lah Rasulullah, sehingga kan malaikat Jibril pada masa tu turun datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kau izinkan aku untuk lenyapkan penduduk Taif ni. Kita turunkan bala ke atas dia. Tapi Rasulullah cakap tak apalah, tak payah. Mungkin sekarang diorang masih tak boleh terima Islam. Mungkin anak cucu mereka nanti boleh menerima Islam. Dan perkara tersebut betul. Selepas daripada pada awalnya penduduk Taif ni dia tak terima ajaran agama Islam. Kemudian bila generasi berganti, maka generasi selepas itu mula menerima Islam dan Islam berkembang di negeri Taif. Okey, dan contoh yang kedua adalah baginda insan yang pemaaf ni, peristiwa keislaman Da'sur dalam peperangan Ghatfan yang cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Telah membuktikan sifat maaf baginda sangat luar biasa. Ghatfan Da'sur ni dia pada awalnya dia dah ada peluang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sikap musuh dia, Allah dah tanamkan sifat takut dalam diri dia. Dia cuba nak bunuh Rasulullah pada awalnya, tapi bila ada peluang dia rasa takut. Lepas tu Rasulullah kata kat dia, kalau kau batalkan niat kau ni, aku akan maafkan kamu. Kemudian dengan sebab bila Da'sur ni dia berdepan sendiri dengan Rasulullah dan dia tengok sendiri kebaikan akhlak yang ada pada Rasulullah ni, maka dia pun tak jadilah bunuh Rasulullah. Dia sifat pemaaf Rasulullah ni buatkan dia rasa macam Islam tu luar biasa. Muhammad ni luar biasa dan dia pun memeluk Islam. Okey, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah ini, yang mulia ni telah membuktikan bahawa agama Islam
telah membuatkan agama Islam ni berkembang dengan meluas oleh kerana sikap dan kepribadian baginda. Oleh itu kita harus mencontohi akhlak baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Kita pun kena jadi seorang yang pemaaf, kena jadi orang yang baik dalam keluarga, kena jadi orang yang baik dengan mak ayah, adik-adik dan sebagainya. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu saja dan untuk yang terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira." Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia kata, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Okey, dan kalau ikutkan apa yang kita boleh um, pelajari daripada pelajaran kali ini adalah akhlak yang baik itu dapat menghakis pengaruh negatif. Maksudnya akhlak yang baik itu boleh mempengaruhi, boleh mendatangkan pengaruh positif. Antaranya orang akan tertarik dengan kita, orang akan suka dengan apa yang kita ada. So kalau kita sebagai orang Islam semuanya tunjuk contoh tauladan yang baik, maka ramai lagi orang yang akan tertarik dengan Islam. Okey, untuk yang terakhirnya, Ustaz mohon maaf untuk yang pelajaran ni Ustaz tak sediakan soalan, tapi adalah beberapa soalan yang masuk dalam UPKK, antaranya awak kena ingatlah apa contoh akhlak masyarakat jahiliah di zaman sebelum kedatangan Islam. Kemudian bila datangnya Islam tu apa yang berubah dalam masyarakat. Okey, apa akhlak masyarakat jahiliah dan akhlak Islam. Mungkin dia akan suruh awak isikan tempat kosong ke apa ke. Okey, kemudian dia kata apa? Contoh soalan lagi adalah senaraikan akhlak-akhlak buruk pada zaman jahiliah. Okey, kemudian antara lagi dia kata senaraikan akhlak Rasulullah yang boleh dijadikan contoh. Okey, itu antara perkara soalan-soalan yang biasa masuk dalam UPKK bagi unit yang ketiga ni, berkaitan dengan perkembangan Islam, unit yang ketiga daripada sudut akhlak. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.